Kita duduk di PKP ni tuan-puan perasan tak, anak-anak kadang-kadang keluar halaman tu tak pakai tudung, selamba je kan. Sebab dia kata tak ada orang, semua orang tutup. Semua orang duduk dekat dalam rumah masing-masing ya. Tapi biasakanlah sebab Al-Habisah Tegal biasa. Alangkan keluar rumah tengok je, kalau waktu siang aja coverlah diri kita. Itu tanda orang yang warak. Memang bukan kita nak tunggu orang ada baru nak tutup aurat kan. Jadi maksudnya situ perlu ada berhati-hati. So nasihatkan anak-anak biar jiwa dia kuat, azam dia tu untuk mentaati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan muslimin dan juga muslimat, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya rab ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan puan-puan, apa khabar semua? Alhamdulillah, masya-Allah, ceria Okey, nampak tenang aja. Betul ke tenang? Ke jiwa bergelora? Allahu Akbar. Okey. So hari ini kita akan sambung pengajian kita ini dengan buku tajuk Talbisu Iblis yang disyarah. Kita petik beberapa tajuk yang relevan semasa dengan keadaan kita dan sebagainya. Kita masuk dah dalam bab yang ke-51 tak silap saya. Kalau yang lepas kita dah bincangkan tentang apakah belitan tipu daya iblis ini terhadap orang awam, dan ini masih lagi ada 5 topik ataupun 5 perangkap yang digunakan oleh iblis terhadap orang awam untuk menjadikan kita sama ada tersesat ataupun terkandas dalam urusan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa liciknya syaitan dan iblis ini tuan-puan ya, sebab dia sentiasa mengintai-ngintai, menunggu peluang untuk membuatkan kita tergelincir daripada menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Tajuk kita pada hari ini adalah hukum aurat sesama wanita. Ya, ini tajuk pendeknya. Jadi maksudnya syaitan akan mempergunakan aurat ini, aurat wanita ataupun aurat lelaki untuk menyesatkan kita ataupun menyebabkan kita terkandas dalam keimanan kita, lemas dengan keimanan kita. Kita rasa penat menjadi hamba Allah. Malas sudah ya kita nak taat kepada Allah Jalla wa'ala. So caranya antaranya adalah dengan aurat. Kalau yang lepas ada disebutkan di mana kita harus menutup aurat kita walaupun dalam kamar kecil ya. Okey. Jadi di sini hukum aurat sesama wanita, berkata Imam Al-Jauzi, wala yahillu lil mar'ati an tanzura minal mar'ati ma baina surratiha wa rukbatiha walau kanat ibnatuha wa ummuha illa an takuna al-bintu saghiratan fa idza balagat 7 sinina istatarat wastatara minha. Jadi ini bukan hadis, ini kata-kata ulama huraiannya. Apa katanya? Tidak halal. Kalau tidak halal maksudnya betul. Haram bagi seorang wanita memandang aurat wanita yang lain dari bahagian pusat hinggalah ke lututnya. Jadi itu tempat letaknya kemaluan kita ya. Jadi perempuan dengan perempuan pun haram, sekalipun ia adalah ibunya atau anak perempuannya, kecuali jikalau ia adalah anak perempuan apabila umurnya mencapai 7 tahun, maka anak perempuan itu perlu menutup aurat supaya ia tidak dapat dilihat. Baik, memang ternyata tuan-puan kalau kita tahu ya lelaki dengan perempuan ada batas aurat dia jelas, tapi ini kadang perempuan dengan perempuan. So bila perempuan dengan perempuan ni ada aspek yang limitation yang kita perlu jaga. Maka kita fahamlah antara pusat dengan lutut. Antara pusat dengan lutut kecuali seandainya ada sakit, ada masalah ya, dan sebagainya. So jadi baru-barulah kita boleh melihat ataupun kita tengok dengan tujuan untuk merawat ni, ataupun untuk memberi nasihat ataupun memberi pandangan.
Selain daripada itu, elakkan. Sebab apa? Sebab pandailah syaitan ini, dia buat apa ya? Dia buat kita hilang rasa malu. Sikit-sikit dulu. Dia hilang rasa malu sikit-sikit, kemudian dengan orang lain pun kita sudah rasa tidak malu. Muka surat 308. Pertama, sangat jelas bahawa batas antara wanita di antara wanita dengan yang berlainan jenis antara lelaki iaitu semua anggota badan kecuali tapak tangan dan muka. Kita duduk di PKP ni tuan-puan perasan tak, anak-anak kadang-kadang keluar halaman tu tak pakai tudung, selamba je kan. Sebab dia kata tak ada orang, semua orang tutup. Semua orang duduk dekat dalam rumah masing-masing ya. Tapi biasakanlah sebab Al-Habisah Tegal biasa. Alangkan keluar rumah tengok je, kalau waktu siang aja coverlah diri kita. Itu tanda orang yang warak. Memang bukan kita nak tunggu orang ada baru nak tutup aurat kan. Jadi maksudnya situ perlu ada berhati-hati. So nasihatkan anak-anak biar jiwa dia kuat azam dia tu untuk mentaati Allah. Jadi selalu saya sebut dengan anak-anak murid saya dulu. Sebab dia kata apa macam ni kadang-kadang madam cakap fikir lelaki best saja kan. Ini je perempuan panas. Perempuan lelaki berangin je maksudnya kan dia tak perlu nak tutup aurat. Perempuan kena tutup pelapis-lapis begini kan. Jadi perlu tahu madam. Saya kata awak perlu, saya pun perlu, sama je kita. Cuma yang seronoknya kita perempuan ni kita kena anggap macam ni. Bila kita pakai tudung, maksudnya kita ini telah dimiliki. Kita ada pemiliknya. Seronok tak rasa kalau diri ini dimiliki? Kita rasa macam tenang aja kan. Tak adalah sibuk cari orang nak memiliki aku ke tak, kau nak miliki aku ke tak kan. Sikit-sikit nak ini milik siapa kan. Apa kan Sudirman je lagu tu kan. Milik siapakah gadis ini kan. Okey. Jadi kita rasa macam sangat seronok sebab Allah dah tentukan kita ini adalah miliknya. Jadi bila miliknya maka apabila seorang lelaki datang meminang kita pun dia harus pinang pun dengan nama Allah. Dengan siap rukun-rukunnya pun kerana Allah sebagainya. Jadi situ kita boleh tenangkan hati di diri kita lah. So cakap dengan anak kita itu supaya dia memujuk dirinya untuk taat, menutup auratnya. Okey, kemudian yang kedua tuan-puan, kita lihat muka surat 309. Batasan aurat sesama wanita adalah daripada pusat hingga lutut. Tapi ada perbincangan ulama mengenai batasan aurat wanita muslim dengan wanita bukan muslim. Jadi kalau muslim dengan muslim senang, wanita muslimah dengan muslimah senang. Di antara pusat dengan lutut. Tapi dengan wanita bukan muslim macam mana? Okey, dia ada 3 pandangan di sini. Pandangan yang pertama majority. Jadi maksudnya muslim wanita muslimah dengan non-muslim. Non-muslim wanita Okey, wanita muslim dengan wanita bukan muslim. Jadi pertama, majoriti ulama berkata aurat dia sama macam kita dengan lelaki. Itu majoriti. Pandangan yang pertama. Kemudian ada juga pandangan para ulama yang meletakkan waktu kita bekerja dan bertugas. Contohnya kalau kerja perempuan selalu banyak kena sing-sing lengan lah. Sing-sing lengan, sing-sing kain ya. Kita tak pakai stokin. Biasanya kalau kerja-kerja di rumah ni banyak sangat dikaitkan dengan perempuan. Basuh kain, basuh pinggan, ya, masak. Ibnu Hajar Al-Haytami dia berpandangan haram perempuan kafir zimmi adalah non-muslim yang tinggal dalam pemerintahan Islam yang suka dengan sistem Islam itu sendiri. Dia lain dengan kafir harbi ya. Okey, kafir harbi ni dia memang cari musuh dengan orang Islam. Okey, jadi dia kata haram perempuan kafir zimmi dan kesemua perempuan kafir walaupun kafir harbi melihat perempuan muslimah. Tetapi harus bagi dia melihat perempuan muslimah apa yang zahir sahaja ketika bekerja. Dah jadi doktor dah sama dengan dia, macam mana? Dia jururawat, kita doktor. Okay, jadi kita ada masa-masanya perlu sing-sing lengan dan sebagainya lah. Okay, yang itu dibenarkan pula. Okay. Dan kesimpulannya, kita ambil kesimpulannya, majoriti ulama berpandangan aurat wanita muslim dengan wanita bukan muslim adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan tapak tangan. Jadi kalau kita fikir kita ini dimiliki oleh Allah, maka memang kita tak berani untuk expose ya, aurat kita. Walau bagaimanapun, bila kita sebut bab hukum, bab fiqah, dia akan tergantung kepada suasana persekitaran dan juga lokal waqi'iyah. So secara waqi'iyahnya,
Kita lihat hari ini kita dengan non-Muslim banyak sangat bergaul dan berurusan di satu-satu tempat. Contoh ya tuan-puan, kalau saya dulu di universiti, saya jaga anak-anak kita ini yang Muslim dan juga non-Muslim. Dia duduk dekat dalam college yang sama dan bilik yang sama. Dia tak boleh pula nak pisah-pisahkan. Kan sebab ala non-Muslim wanita berapa kerat aja. Nak letak dia asing lah pula. Lepas tu dekat college yang asing. Tak boleh lah sebab bilik air lagi. Kan? Bilik air kongsi bukan bilik air sendiri-sendiri. So daripada sudut pengurusan itu menyusahkan. Jadi untuk itu Alhamdulillah banyak perbincangan demi perbincangan dibuat. Maka mufti wilayah persekutuan ya telah mengeluarkan fatwa pada waktu itu jikalau sesama perempuan sekalipun perempuan bukan Islam maka ia adalah harus hukumnya dengan syarat tidak bawa fitnah dan menjatuhkan maruah wanita muslimah. So jadi itu adalah hukum yang terkini menurut keperluan syarak. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, tak ada keperluan, so tak boleh pakailah hukum ni. Tak terpakai hukum ini. Tapi kalau memang ada keperluan, kita tinggal dalam satu tempat, ya, okay, jadi kita bekerja di satu tempat, maka di sinilah kita mengambil pakai hukum ini, ya Kak? Okey, di situ kita letak ada keperluan. Maksudnya di situ sahajalah keperluan dia hanya untuk merawat diri dia. Lepas tu tutup balik. Yes. Terus situ ada keperluan. Baik ya. Tidak solat kerana najis bayi. Ini bab 52 muka surat 311. Baik. Ni nak ceritanya bahawa cara lain selain daripada aurat, perkara yang disukai oleh syaitan untuk ganggu orang awam ini adalah najis. Dia meletakkan kita ini tengok kalau ada najis saja dah sudahlah payah. Dia rasa susah lah najis. Ada najis susah. Susah macam mana? Susah nak bersihkan diri lepas tu tak solat. Okey. Jadi Imam Al-Jauzi dia dah perhatikan benda ni. Dan dia memberitahu kita waqad tahtajju bi najasati fi thawbiha min bawli tifliha wa hiya taqdiru ala ghaslihi walau aradat al-khuruja ila tariq la tahayyat wasta'arat wa innama hana indaha amru salati wa qad la ta'rifu min wajibati salah syai'a wa la tas'al wa qad yankashifu min al-hurrati ma yubtilu salataha wa tastahinu bihi. Ada di antara mereka yang tak solat. Apa alasan dia? Pakaian dia terkena kencing anak. Dah dokong anak, kelek anak aja kan. Kenapa tak solat ni? Baju kotor lah. Tadi budak ni kencing. Kan? Namun sebenarnya dia mampu mencuci najis itu. Padahal jika dia hendak keluar rumah, dia akan bersemangat mempersiapkan diri, menghias diri dia. Akan tetapi baginya, solat adalah hal yang tidak penting. Siapa yang menjentik hati dia jadi macam tu? Ya, siapa yang rasa najis ini susahlah nak basuh? Syaitan. Jadi sebab tu jangan biarkanlah syaitan membisik-bisikkan perkara tersebut, dan dengan adanya bab macam ini, bab-bab ini dia mengingatkan kita. Kan rasa malas, rasa nanti mula-mula dia kadang-kadang tak rasa, nanti tengok iman kita lah. Kalau iman nipis saja, dia akan kata malah lah nak basuh. Kalau iman tebal sikit, nanti. Gitu. Kalau iman kita kuat lagi kan, dia kata, siapa menyusahkan pula tuan rumah ni. Tak apa, nanti. Kita kot boleh nanti kita lambat lewatkan solat zuhur kita tu. Nanti lepas tu boleh terus solat asar. Jadi boleh dokong anak balik. Banyak pula dia punya perancangan. Jadi yang menjentik-jentik perancangan tu dalam pemikiran dan akal kita, sebahagiannya adalah syaitan, tuan-puan. Itu kerja dia memang. Dia mewas-waskan kita. Yuwaswisu fi sudurin nas, dalam hati kita, dalam pemikiran kita. Jadi tengoklah iman. Kalau kebal tu tak heran. Dah masuk azan ni, aku ada najis ni boleh basuh. Najis boleh dibasuh. Tapi kalau terlewat solat, lepas tu Israel datang, tak sempat pula nak solat ini. Ya Allah, ampunlah. Kata terus. Tak ada rasa malu pun minta bantuan daripada tuan rumah. Saya minta maaf, saya nak basuh dulu saya punya baju, nak pinjam toilet, boleh? Kan? Tak ada rasa malu. Setengah orang malu-malah.
Tak naklah susahkan tuan rumah lah pula kan. Kita ni lah macam ni, tak apalah nantilah. Contohnya gitu kan. Walaupun begitu tidaklah masalah. Tidak ada masalah kalau kita tahu nantilah dengan usaha kita itu di mana ya kita nak solat. Tidak ada masalah. Jangan pula hukumkan semua selamat solat je ni. Ini telah dipengaruhi oleh syaitan kan. Jadi situ ada perancangan-perancangan yang tertentu, tapi ini menunjukkan bahawa salah satu daripada cara bagaimana syaitan nak menggagalkan ketaatan kita adalah dengan melalui najis anak dan sebagainya. Itu belum lagi orang yang was-was tuan-puan ya. Was-was duk pandang baju dia semua bernajis. Pandang motor dia semua bernajis, pandang kereta dia bernajis ya. Pandang sejadah semua bernajis. Jadi itu pun masalah juga. Syaitan macam itulah. Mula-mula dia tahan. Lepas tu dia buat kita lebih-lebih. Over. Okey. Baik, kita pergi yang seterusnya bab 53 ayat 313. Menggugurkan anak ketika hamil. Jadi di sini salah satu cara syaitan menyesatkan kita adalah dengan menjadikan kita sebagai pembunuh. Wanita-wanita juga membunuh. Kalau kita tengok lelaki ni suka bergaduh dengan berparang-parang pedang samurai bagai kan, sampai hilang tangan, hilang nyawa. Rupanya wanita juga membunuh. Dan membunuh itu bukan cancalang bunuh. Ibu sanggup membunuh anak mereka. Jadi ibu-ibu membunuh anak atas nama pengguguran. Okey. Jadi sebab itulah dalam Islam bila ia berkait dengan nyawa, dia ada kaedah dia yang tersendiri dan para ulama sentiasa akan membantu kita untuk membuat keputusan. Jadi dalam hal ini, apa kata Imam Al-Jauzi? Waqad tastahinul mar'atu biisqatil habal wa la tadri annaha idza asqatat ma qad nufikha fihi ruhu faqad qatalat muslimah. Dan sebahagian wanita mudah-mudahnya menggugurkan kandungan dan dia tidak sedar sekiranya dia menggugurkan janin yang sudah ditiupkan roh ke dalamnya, itu bererti dia telah membunuh seorang Muslim. Baik. Jadi kalau kita tengok hukum ada tiga hukum menggugurkan ni ya. Jadi yang pertama, menggugurkan anak yang kandungannya lebih daripada atau bersamaan 120 hari, 4 bulan. 120 hari on the dot lebih ya, hukumnya haram dan ini adalah hukum yang disepakati oleh semua ulama. Okey, baik ya. Jadi hukum dia haram. Yang kedua, seandainya janin itu kurang dari 120 hari. Okey, yang ini tuan-puan kita kena alert juga dengan masyarakat, dengan ahli keluarga kita. Kalau kurang daripada 120 hari, dia boleh jadi dua. Pertama, dihukumkan sebagai haram. Majoriti juga haram. Maksudnya kurang dari 120 hari nak gugur. Sesaja je nak gugur kan. Haram. Majoriti kata haram. Yang kedua disebut sebagai makruh. Makruh ini apabila dia syarat-syarat dia makruh sekiranya tak sampai lagi 40 hari. Tak sampai lagi 40 hari hukumnya makruh. Ada sebab? Tak ada sebab. Tak ada sebab. Jadi makruh aja. Alright. Ini 40 hari, tadi kita 120 hari. 120 hari tak boleh Kalau 40 hari, awal 1 hingga 40 hari masih boleh lagi. Tapi hukum dia adalah makruh. So yang ketiga hukum dia adalah harus bagi bayi yang kurang ataupun janin yang berumur kurang dari 120 hari. Hukum dia harus. Harus tapi ada syarat dia. Bila boleh jadi harus? Nombor satu, apabila dengan mengandungkan janin itu, maka ia mengancam nyawa ibu. Jadi menambah penyakit ibu tu dan sebagainya, maka dia membahayakan nyawa ibu. Jadi kat sini nyawa ibu lebih penting atau nyawa janin? Ya, ibu lebih penting. Sebab apa nyawa ibu lebih penting? Sebab dia memang dah nyata-nyata dah hidup. Kalau yang janin tu belum tentu lagi. Ini kita cerita kes dia yang 120 hari ke bawah Yang 120 hari ke atas tu memang total haram. Okey.
Yang kedua, kenapa harus? Apabila ada cacat yang teruk pada bayi tersebut. Cacat sikit-sikit, autism, dyslexic yang boleh dikesan sebagai contohnya daripada dalam ni, tak boleh. Cacat yang teruk itu mungkin otak dia tak ada kan, ataupun otak dia mengecil, shrink dan sebagainya. Jadi yang tu boleh dianggaplah sebagai boleh membebankan kepada anak itu sendiri. Okey. Dan biasa-biasanya tuan-puan, kalau kita tengok kenapa agaknya seorang wanita atau seorang ibu ingin membunuh anak dia? Kerana implikasi zina. Implikasi zina, perlakuan zina. Jadi dosa dah buat dah. Lepas tu tambah lagi dia heret dosa satu lagi. Tengok pandai tak syaitan. Dia sangat berperancangan tuan-puan. Saya teringat di satu kisah, saya tak tahu dah berapa kali cerita dengan tuan-puan. Tapi tak apa, yang dah dengar tu buat-buatlah macam tak pernah dengar gitu kan. Okey. Masa saya selesaikan ada satu kes seorang anak ni kan, jadi bila kita tengok rupa-rupanya dia dah pregnant dah. Dia dah pregnant dan kemudian kita minta doktor tolong cek doktor di universiti tu. Tak tahulah doktor mungkin mazhab lain ke apa ke. Jadi doktor pujuk dia untuk gugurkan anak. Bukan pujuk, bagi suggestion. Masa tu saya tak sampai lagi, dia baru call. Sfadia come here, Sfadia what happened to our student, dia kata. Jadi lepas tu saya pun turun sebelum saya datang. Jadi budak tu pun dah keluar. Kata, madam, doktor kata elok kita gugurkan. Saya pun pandang bulat dia mata saya kat dia. Pada pandai je kau nak menggugurkan. Doktor kata boleh, doktor boleh tolong. Dia fahamlah ni anak luar nikah tuan-puan ni. Jadi saya pun cakap dengan doktor tu, I'm sorry doktor, ni kes ini di bawah kami, kami ada cara untuk selesaikannya. Dia ceritanya kadang-kadang dia tak nak gugurkan, tak terfikir pun. Tapi datang daripada siapa? Orang di sekitarnya. Jadi macam itulah syaitan kan. Tak, kita datang daripada orang yang kita anggap pakar ni. Jadi situ tuan-puan kita berhati-hatilah dengan urusan mahu ini. Kalau boleh kita fikir dengan permulaan starting zina tu pun na'udzubillah min zalik, kita akan menzalimi. Okey. Muka surat 316. Jadi kita dah masuk yang ketiga ni Okey, bagaimana, apakah umpan syaitan kepada kita khususnya orang awam? Baik. Umpanan seterusnya adalah di mana wanita dan juga para so-called syekh ataupun alim ulama boleh berjabat tangan. Ya. Tuan-puan pernah dengar tak ini? Di dalam majlis-majlis ilmu ke, nak menyampaikan mandat ke, tauliah. Ini bukan tauliah pejabat agama ini tauliah dalam kumpulan dia. Dia nak mengesahkan keahlian dan sebagainya. Diorang kena naik atas pentas, bersalaman. Lepas tu nanti tok guru dia tu akan peganglah kepala dia ke. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar pernah dengar. Yang ini tak boleh tuan-puan. Tak boleh. Saya masa dulu lah, banyak uruskan juga hal-hal macam ni kan. Saya terus bawa benda ni pergi ke bahagian pihak pengurusan pelajar. So saya bagi tahu, saya kata ini saya dapat report daripada pelajar, macam mana ni tuan, boleh ke? Tak boleh tu, tak boleh madam. Dulu orang tak kenal ustazah lagi. Madam, tak boleh madam, tak boleh. Saya rasa pun tak boleh. Saya kata mana boleh kita nak mengijazahkan ke apa ke kan, nak bagi sijil macam ni. Lepas tu kita kena check balik. Lah. Ya, antara yang kita lihat itu kelompok persatuan-persatuan yang macam seni mempertahankan diri. Kemudian ada macam-macam lah. Ada yang datang jumpa saya, ini keluarga dia pula. Dia kata dia suruh salam dengan tok guru dia, tapi tok guru dia tu memang alim sangat, tak pandang perempuan. Dia kata, madam, boleh tak saya salam? Lepas saya kata, itu dah against ajaran Islam dah. Kalau you nampak macam mana alim macam mana pun, kalau dah against tak boleh. Betul madam, dia punya tok guru muka dia bercahaya. Saya kata tak kisahlah cahaya apa, dulu tak ada WhatsApp kan. Tak boleh cakap hantar cahaya WhatsApp, tak ada lagi tu. Saya kata tak kisahlah cahaya apa, kalau dah memang tak kena tu janganlah. Jadi dia berzikir tuan-puan. Berzikir tapi dia ada nada dan irama yang tertentu. Zikir dia punya, dia sebut la ilaha illallah, tune yang kena ada pitching yang tertentu.
Jadi saya kata, cuba tunjukkan saya. Tak naklah madam, dia kata. Nanti dia meremah. Dia kata. Bila tu dia rasa meremah. Okey lah. Saya bawa pelajar tu pergi ke Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi bila jumpa dengan pegawai di situ, bahagian ajaran sesat lah. Bila jumpa dia tanya, ini ajaran mana ni? Dia kata, apa namanya? Dia tanya kan. Lepas tu dia sebutlah nama dia sekian. Lepas tu dia pun ambil file. Tebal kak. Rupanya lebih daripada 100 kumpulan ajaran sesat dalam negara kita. Lepas tu dia pergi selak. Memang betul ada ajaran sesat. Jadi di situlah ajaran-ajaran agama yang sesat, dia nak sahkan keahlian dengan cara-cara tersebut. Jadi ini memang syaitan berjoget dulu. Yang meraihkan syaitan dulu. Sebab dapat dah orang-orang seperti ini. Okey, apa kata Imam Al-Jauzi? Wa hadarat majlisal wa'izi farubbama labisat khirqatan min yadi syaikh as-sufi wa tusafihu. Jadi maksudnya daripada zaman Imam Al-Jauzi lagi dah ada kumpulan-kumpulan seperti ini. Apa katanya? Sebahagian wanita menghadiri majlis ahli sufi dan kadang-kala memakai potongan baju atau kain yang diberikan ahli sufi itu dan bersalam dengannya. Salam lapik, tapi kena pakai kain dia. Gitu. Maka jadilah dia sebahagian daripada kumpulan sufi itu dan mengkagumi pelbagai perkara ghaib yang berlaku. Ada tuan-puan. Memang madam tak ada masalah, kita orang salam tapi berlapik. Sama je ni. Mula-mula berlapik kan. Jadi kalau dah ada macam tu, suruh dia orang tinggalkan aja lah. Tinggalkan aja. Kalau tak mampu kita nak buat laporan ke apa ke, tinggalkan tuan-puan. Sebab ada unsur-unsur yang tidak disarankan oleh Islam. Nabi pun tak pernah buat. Jadi mulalah diorang tidak ada rasa bersalah. Baik okey. Ada sampai yang bersujud pun ada juga. Yang sujud pun ada, tapi na'udzubillah tidaklah. Jangan kita ni kan. Okey, kemudian seterusnya tuan-puan, kita tengok bab yang ke-55. Kenapa ada ramalan bomoh betul tetapi masih haram mempercayainya? Okay, kita tengok apa kata Imam Al-Jauzi dulu ya. Okay, maksud dia, yang menjadi kebiasaan mereka adalah mereka percaya kepada perkataan bomoh ahli nujum atau peramal. Okay. So biasanya sekarang ini dia taklah panggil bomoh, tak ada, dia panggil perawat. Yes, perawat. Okay, dan kita pun berhati-hati juga sebab sebahagian kita khawatir bila kita ikut doktor, doktor pun merasa perasan dia juga adalah penyelamat daripada penyakit dan sebagainya. Hal ini sangat berleluasa dalam kehidupan mereka dan menjadi tradisi orang-orang lama mempunyai kedudukan di kalangan mereka. Maka kamu akan lihat kebanyakan mereka itu apabila ingin bermusafir ataupun melakukan sesuatu, dia akan memotong pakaian atau berbekam. Ikut sunnah Nabi juga bekam. Mereka akan meminta nasihat ahli nujum dan melakukan apa yang disuruh. Dalam rumah-rumah mereka terdapat takwim, nasib atau tilik dan beberapa banyak rumah mereka yang tidak mempunyai mushaf Al-Quran. Sebab kiblat dia apa? Kiblat dia rawatan-rawatan itulah. Dengan tilikan-tilikan itu, jampi-jampi itu, sangat berbahaya tuan-tuan. Okey, dalam hadis sahih diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, qalu ya Rasulullah fa innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai'in yakunu haqqan. Sahabat ni dia cakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, diorang ni, maksudnya Tok Bomoh ni, dia kadang-kadang memberitahu pada kami sesuatu yang memang benar-benar berlaku. Ini betul-betul kan. Tengok apakah jawapan baginda Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimatu minal haqq yahfidhuha al-jinniyyu fayaqirruha fi udhuni waliyihi qarrad dajajah fayakhlituna fiha aktsara min mi'ati kadhbah. Okey, apa maksud dia? Nabi bersabda, kata-katanya itu memang mengandungi kebenaran. Tilkal kalimatu minal haq. Betul. Kalimah dia tu, percakapan dia tu memang ada kebenaran. Yakhfidhuhal jinni, yang dicuri
oleh jin. Jin ni dia tu yang mengintai-ngintai tu. Syaitan kan? Syaitan jin ini tuan-puan, sebahagian riwayat besar menyatakan mereka ni satu kelompok. Cuma nama dia itu berlainan sebab dia ada banyak identiti. Jin ini sesuatu yang kita tidak nampak. Sebut syaitan, dia punya enmity, permusuhan dia tu. Jadi itu ciri-ciri dia memang memusuhi manusia. Ada hasad di situ, ada iri hati di situ. Takjub pula, bukan pada kita, takjub pada diri dia sendiri. Jadi sebab tu penyakit ain kan, penyakit ain dia datang daripada dua unsur, dua sumber. Disebabkan hasad, disebabkan takjub. Hasad, takjub ni bukan ciri-ciri para rasul yang mengajar kita. Nabi-Nabi membimbing kita, tak pernah ada hasad. Tak pernah ada takabur, sombong. Tak pernah ada. Rasa kecewa ada macam Nabi Yunus. Kecewa dengan kaum dia. Bawa diri dia, tinggalkan kaum dia kan. Lepas tu Allah ajar dia, dia pun ditelan oleh ikan nun disebutnya di situ. Tapi tak ada yang takjub. Tengoklah. Kerana aku punya suara, kerana kekuatan aku, kerana azam aku ramai follower. Tak ada. Tak ada Nabi yang kata macam tu. Tapi yang buat macam tu adalah syaitan sendiri. Dia takjub dengan diri sendiri. Ya khalaqtani minan nar. Ya Allah, kau ciptakan aku daripada api. Macam mana aku nak sujud pada dia? Kan takjub tu. Takjub, campur takabur lagi dan sebagainya. Sebab tu dia boleh datangkan penyakit ain. So apa-apa yang bersumberkan daripada syaitan, dia ada bisa dia. Jadi kita jangan sesekali mengambil sesuatu yang memang asal usulnya daripada syaitan. Kena selalu ingat tuan-puan. Sebab syaitan tu dia pecah-pecahkan kan. Dia umpan kita buat baik kan 99 jalan kebaikan. Sebelum dia menjerumuskan, menghanguskan segala-galanya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, betul dia kata perkara itu adalah hak. Al-kalimatu minal haq. Kalimah itu memang benar. Yakhtifu al-jin. Jin ni dia mencuri pendengaran dia daripada apa? Daripada perbincangan-perbincangan para malaikat, daripada langit yang dia selalu tengok-tengok kan, apakah takdir manusia ini, seseorang ini dan sebagainya. Suka sangat nak tengok. Dan bila dicuri lalu dikokokkan ke telinga penolongnya. Tu yang sedih tu. Bila Nabi sebut fayaqirruha fi udhuni waliyihi. Jadi syaitan dan jin ini, syaitan atau jin ini dapat saja berita tersebut, maklumat tersebut, maka dia akan sampaikan ke telinga-telinga siapa? Imam Al-Jauzi kata hadis ini hadis Nabi kan, waliyihi, disampaikan kepada telinga wali-wali syaitan. Kita ingat wali-wali manusia kan? Syaitan pun ada wali je di kalangan manusia. Jadi baik-baik kita ni nak jadi wali siapa? Wali kepada keluarga kita mahram, wali Allah, wali syaitan. Jadi ada pilihan tu. Jadi wali syaitan pun ada ni. Maka dibisikkan ke telinga wali wakil dia lah yang hidup, yang minat, cenderung ya kepada cara-cara jin dan syaitan ini. Qarrat dajajah, sebagaimana kokokkan ayam. Okay, jadi itu cara dia sampaikan. Maksudnya apa kokokkan ayam ni? Okey, tapi nanti dulu fayakhlituna fiha. Maka fayakhlitu khalat maksudnya ikhtilat ya, mencampurkan padanya aksar min mi'ati kadzbah. Dia akan campurkan sembang-sembang dengan sembang pembohongan. Mi'atu kadzbah, 100 pembohongan. Jadi daripada satu maklumat tu yang macam betul, kemudian dia akan campur-campur, dia buat-buatlah. Macam seolah-olah gitu gini jadi ramalan-ramalan. Jadi seolah-olah dia tahu sangat macam benar-benar gitu ya. Sehingga kita nanti dengan adik-beradik kita pun jadi musuh. Nampak ni ada ni, saya ni kuat, saya pemegang saraf. Saya rawat atas saraf. Contohlah kan. Jadi saraf awak ni memang, saraf tak boleh tipu punya. Dia memang tunjuk. Ada di kalangan adik-beradik awak yang dengki dengan awak. Balik rumah tu kita duduk menung aja, ada mana satu ni. Mana satu ni. Dia dah ada su'udzan ya, dengan prasangka dan sebagainya, hasil daripada maklumat kokokkan ayam itu tadi tuan-puan. Jadi kalau kita terjumpalah perawat-perawat seperti ini kot-kot tuan-puan ya, banyakkan istighfar, dengar je, masuk telinga kanan, lepas tu tendang balik. Jangan sampai keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, tendang balik. Jangan apa, jangan ini, sebab kita khawatir kita bersama-sama dengan
adik-beradik kita nanti kita akan berdendam ataupun kita akan suuzon, berprasangka, bermusuh dan sebagainya. Jadi walaupun dia ada, itu hal dia dengan Allah. Kita ada Allah, kenapa kita mesti sedih kan? Jangan kecewa, jangan sedih sebab Allah sentiasa innallaha ma'ana, Allah bersama-sama dengan kita. Baik, kita tengok muka surat 324. Jadi apa yang disebut ya di sini, perenggan yang pertama bagi orang yang diuji. Siapa-siapa yang diuji dengan kesakitan ke kan, diuji dengan sihir, macam-macam gaya sihir lah tuan-puan ya. Situasinya berbeza dengan orang yang tak diuji. Apa bezanya tu? Orang yang diuji dengan musibah ini kebanyakannya tak dapat fikir secara waras ataupun rasional. Sebab dia nak cari jalan penyelesaian. Dia nak keluar daripada masalah dia. Dah tengok dah isteri muntah paku, rambut kan, jarum, darah lagi. Dia dah jadi macam, tak pernah nampak lah benda ni. Nak buat macam mana ni kan? Jadi mana yang terlintas di fikirannya, yang dirasakan dapat menyelesaikan masalahnya akan terus diambil tanpa memikirkan baik dan buruknya. Malahan lebih teruk, ada yang sanggup tidak memikirkan halal dan haramnya. Jadi sebab tu kita berhati-hati tuan-puan ya. Jadi kalau nak pilih tu, sebab saya tak berani nak recommend siapa-siapa, kalau ada siapa yang sakit ke, saya kata pergilah dulu Darussyifa. Saya cakap tu je dulu, Darussyifa. Tapi wallahu alam, ada yang sebagian Darussyifa sekarang saya tak tahu perkembangan dia, tetapi bila saya jumpa dengan orang-orang yang mengusahakannya, rasanya mereka ini antara orang yang kita boleh jadikan sebagai pilihan lah untuk rawatan. Dan kalau sesiapa tuan-puan yang tahu macam mana nak ruqyah, sebab dalam Islam Nabi memang sebut ruqyah, ada bacaan-bacaan, ada doa kan. Kemudian kita faham apa matlamat kita, niat kita berpegang kepada itu. So kalau tuan-puan memang ada kelebihan untuk merawat, belajarlah ruqyah. Bantulah orang lain selamatkan akidah mereka. Jangan sampai mereka berjumpa dengan Tok Bomo yang dapat kokokkan ayam ni tadi. Okey. Baik, hukum berjumpa dengan bomoh, tukang tilik atau ahli nujum adalah haram di sisi Islam. So bomoh yang dimaksudkan di sini adalah bomoh yang menggunakan ayat-ayat selain daripada Al-Quran dalam rawatannya, seperti jampi serapah yang tidak diketahui maksudnya. Kemudian apabila kita percaya dengan tilikan bomoh, tukang tilik atau ahli nujum, termasuk dalam perkara syirik dan hukumnya dosa besar. Kata-kata bomoh, tukang tilik mahupun ahli nujum tidak boleh dipercayai dan dipegang sekalipun ianya benar dan tepat. Macam mana nak tepis ni tuan-tuan? Okay. Yang kedua, daripada syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, ada disebutkan tentang penjelasan kokokkan ayam. Yang dimaksudkan dengan kokokkan ayam ini adalah kokok ataupun bisikan ke telinga penolongnya menunjukkan perangai jin. Jadi bila jin ni perangai dia, bila dapat aja perkhabaran atau maklumat yang dia curi daripada langit, maka dia akan terus sebarkan dan dia terus memberitahu tuannya ataupun wali dia ya, atau orang yang bersahabat dengannya seperti kokokkan ayam. Jadi cepat-cepat akan bagi tahu. Ini kira yang suka memviralkan itu dia spesies jin lah tuan-puan ya. Spesies jin. Cepat, betul. Okey. Seterusnya, dia kokokkan ayam ini adalah sahutan ataupun tokok tambah. Yang dimasukkan dengan kokokkan ayam itu ialah berita itu terus disambut oleh para jin yang lain. Seperti mana kokokkan ayam yang disambut oleh ayam yang lain. Kadang-kadang bukan ayam yang berkokok, anak kita yang berkokok. Kan, dia saja je nak tiru-tiru kokokkan ayam. Ada pula ayam lain yang menyahut. Kan? Kokokkan manusia pun dia sahut. Jadi itu kiasan Masya Allah yang Nabi bagi tu supaya kita mudah faham. So benda yang betul, ya, benda yang betul itu memang jin syaitan suka sebab dia nak selewengkan. Dia dapat aja, dia akan terus bagi tahu kepada wali-wali dia. Daripada situlah dia macam seolah-olah mengolah. Dan kemudian Nabi kata apa?
dengan mencampurkan di dalamnya lebih daripada 100 pembohongan, 1000 perkataan yang disampaikan oleh jin, sebenarnya ada satu je yang betul. Itu pun harus disiasat kesahihannya, dan itulah memang perangai jin ataupun syaitan. Putar alam sungguh dia ni. Okey. Baik, seterusnya yang keempat, ada lagi kiasan lain supaya kita tengok ya status berita-berita yang macam ini. Di dalam agama pula, para ulama berkata, sesiapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, ia menjadi salah sekalipun tafsirannya benar. Jadi bila kita baca Al-Quran tu yang penting untuk tadabbur dengan rujukan daripada tafsir-tafsir. Ya, jadi tafsir-tafsir tu kena ada lah di rumah kita. Tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir Al-Maraghi ke, tafsir Al-Azhar ke, tafsir yang daripada apa, tafsir Son Haji, ya, Haji Son Haji tu pun elok juga tuan-puan. Jadi kena ada tafsir. So seandainya lah kita bila pendamping-pendamping dengan Al-Quran ini, dia biasanya dia akan rasa tertarik nak tahu lebih. Jadi bila nak tahu lebih, dia baca terjemahan, ada nota kaki, rasa macam tak cukup lagi, betul tak? Jadi situ memang panggilan ilmu, jadi cetusan ilmu, maka pemburu-pemburu ilmu ini kena ambil rujukan yang betul. Ambil tafsir, ada tafsir Ibnu Katsir itu best, itu benda basic lah tuan-puan. Tafsir Ibnu Katsir biasanya tidak ada masalah dalamnya dengan tambahan-tambahan. Hadis pun dia sangat clear, dia tak ambil riwayat-riwayat daripada Israiliyat. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu yang paling selamat. Okey, boleh je tanya Ustaz Nizam nanti apa tafsir lain yang baik kan. Tafsir Buya Hamka tu sebab dia macam localized, dia ikut pula daerah kita, rantau kita. Jadi kita kena tengok yang itu, kemudian barulah kita fikir macam mana kita nak laksanakan dalam keadaan rumah kita, keluarga kita, masyarakat kita dan sebagainya. Jadi perlu ada penapisan penjelasan daripada ulama tafsir itu sendiri. Jadi maksudnya sesiapa yang mentafsir Al-Quran dengan tidak mengikut kaedah yang betul, maka tafsirannya itu tidak betul sekalipun tafsirannya betul. Faham ya? Maka tafsirannya itu tidak betul sekalipun tafsirannya betul. Sebab apa yang tak kena ni? Yes, kaedah. Tepat. Kaedahnya tu tak kena sebab dia bagi dia punya pengertian pendapat sendiri. Jadi sebab itu dia perlu faham daripada petikan daripada mana. Tafsir Ibnu Katsir normally dia akan combine hadis, ayat Al-Quran dulu. Dia tafsirkan Al-Quran itu dengan ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran lain. Sebab memang itu sifat Al-Quran. Dia akan explain sendiri. Dia akan explain ayat-ayat dia sendiri. Yang kedua barulah dengan hadis Nabi. Jadi ambil petikan hadis Nabi. Apa yang Nabi sebut tentang ayat ini. Daripada asbabun nuzul sebagai contohnya kan. Kenapa? Sebab ayat ini diturunkan. Contohnya ayat surah Al-Baqarah ayat ke-35, minta maaf kalau saya tak silap, surah An-Nur, ya, surah An-Nur ayat 34, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kat situ dia ada asbabun nuzul. Pasal kena pukul lah dan sebagainya. Dia ada sebab-sebab dia. Jadi kalau macam tu kita tengok dulu apa yang menjadi sebabnya sampai turun ayat ini. Kalau tak ada, tengok apa pula kupasan para sahabat. Jadi para sahabat punya pandangan dan idea itu lebih penting, ya, berbanding daripada pandangan kita sendiri. Jadi barulah bila kita faham yang itu, kemudian kita fikir. Jadi ayat ini bagaimana kita nak tegakkan, macam mana kita nak beramal dengan ayat ini. Sebab dah tadabbur dah, kan kemudian beramal pula dengan ayat itu. Baik, seterusnya contohnya, ini dibagi satu contoh. Seorang pelajar menjawab satu soalan peperiksaan. Apabila dia tidak tahu akan jawapan bagi satu soalan itu, maka jawapan itu diletakkan dengan sesuka hatinya. Dia main jawab je, main boring. Dia boring kan. Lepas tu jawapan dia betul pula. Dapat markah penuh. Okey. Maka para ulama mengatakan meskipun jawapannya betul, caranya tetap tidak betul. Jawapan yang betul itu kerana nasib. Nasib lah. Hari itu kena betul-betul lah. A, B, C. Dan kadang-kadang bukan nak tulis apa pun. Kita pilih je A, B, C. Nak jawab C lah. InsyaAllah C ni cerdik. C cerdik. Jadi pun bulatkan lah C tu. Tengok betul. Betul. Tapi dia tak tahu jawapan dia.
Ya buat je kan, kena. Jadi adakah seterusnya dia akan terus menjawab dengan betul pada soalan yang tidak diketahui jawapannya? Kan, adakah nasib akan terus menyebelahinya? Okey, jadi hal ini dikaitkan dengan perkara yang betul tetapi masih salah. Seperti berita daripada jin, sekalipun ia benar tetapi caranya tetap tidak benar. Manusia tidak sepatutnya meletakkan kebergantungan terhadap jin, tetapi kebergantungan itu mestilah diletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Syirik hukumnya meletakkan tempat kebergantungan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni actually walaupun matlamat kita itu betul, tetapi kaedah tak kena, maka kena reject. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Pernah dengar tak? Ini kaedah fiqh. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi walaupun memang matlamat kita nak dapatkan berita yang benar, tapi caranya itu salah, maka tetap salah. Saya nak contoh-contoh. Saya nak mencari rezeki buat ahli keluarga saya. Saya penjaga pemegang nafkah buat ahli keluarga saya. Contohlah seorang lelaki cakap macam tu kan. Tapi dia pergi mencuri, kawan. Bila kena tangkap tu, kenapa mencuri ni? Saya adalah ketua keluarga dan tulang belakang keluarga ini. Dan saya mencuri untuk menunaikan tanggungjawab saya demi keluarga saya. Untuk memberi nafkah kepada keluarga saya. Boleh macam tu? Tak boleh. Sebab kaedah tak betul. Boleh je nak cari rezeki. Memanglah Allah suruh kita cari rezeki kan. Tapi tak kena cara, memang semuanya terbatal. Jadi begitulah dalam Islam, Masya Allah. Sebab tu Allah SWT kan dia meletakkan kepada kita usaha kita. Kan dia taklifkan kita itu tengok proses. Allah tak tengok natijah. Allah tak tengok kau ni dapat rezeki ke tak. Tapi Allah tengok kaedah, caranya dan sebagainya. Dia lain dengan exam dekat dunia ni. Exam kat dunia dia tak tengok macam mana kau buat apa, belajar macam mana, malam tidur ke tak tidur, buat nota ke tak ada, dia tak tengok yang tu. Dia tengok result tu je. Boleh jawab ke tak? Tu yang bila bulatkan C je, betul-betul lah tu. Jadi di situ perbezaan dia, dan di situ jugalah syaitan memainkan tipu dayanya. So belitan dia itu adalah pada mana? Pada kaedah. Ya? Jadi kaedah dia tu dia tepis supaya kita tengok pula kepada apa yang disebut sebagai result. Kita tengok result, kita tidak tengok kaedah. Okey, jadi padahal Allah Subhanahu Taala melihat pada kaedah. Dari situlah yang dia letak buat shortcut ke apa ke. Baik tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah kita sudah selesai untuk bab yang ini. Kita akan masuk bahagian yang kelima, tapi saya reserve untuk bulan ke-12. Saya reserve, jadi kita bukalah kepada soal jawab. So kalau ada soalan kan mungkin boleh diajukan ataupun ada tambahan dipersilakan. Dan ya, silakan. Ya. Ya, ya. Ya. Betul. Ya. Jadi betul. Ya, tu yang dikatakan tadi sebab dia nak cepat. Bila dia nak cepat tu, nak cepat baik, nak cepat sembuh. Jadi dia tidak memikirkan kaedah. Bila doa tu dia padahal doa tu Allah makbulkan, sebenarnya dia tak rasa. Ya. Saya setuju. Baik. Ada lagi tambahan? Betul-betul. Ada tambahan? Tak ada ya? Okey, Masya Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan puan-puan yang dikasihi yang bersama-sama dengan saya pada hari ini. Jadi kita akan sambung, akan datang dalam bulan 12 Kak Salwa? Bulan 11 ke? Oh, minggu ketiga? Oh, habis awal lah ni kita. Tinggal doa je lah tu nanti sebab dia ada bonus di sini.
dia ada doa dan amalan pelindung daripada gangguan syaitan. So yang ini kita ambil satu sesi dan satu lagi. So ada betul lah, ada 2 sesi lagi, ya, insyaAllah. Ya. Ya. Betul juga. Boleh cantik-cantik kita buat satu rumusan kan. Jadi kita ada 2 lagi sampai bulan 12. Dan kita dah belajar lepas ni. Maklumlah dengan COVID-nya kan. Jadi ingatan kita. Ya, betul. Dia ikut online, ada yang tak. Okey, jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca sikit doa yang dalam kesulitan, doa kesulitan ini, doa yang Nabi baca sewaktu dada Nabi rasa sempit dan juga ada rasa marah. Jadi mungkin di sini kita ada sedikit macam tak puas hati, kecewa ke dan sebagainya kan. Sebab tadi masuk tu dengarlah Kak Salwa cerita ada yang sakit dan sakit gitu kan. Okey, jadi kita baca sama-sama. Tuan-puan, saya baca, tuan-puan ikut ya. Ini Nabi baca sewaktu keadaan dia sangat berat. Dada dia ketat ya. Okey. Kalau siapa yang pernah dengar ni, katanya Ustaz Kazim selalu bacakan ini. Baik ya, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawat wa Rabbul ard. Rabbul arshil karim. Kita baca sekali lagi. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawat wa Rabbul ard. Rabbul arshil karim. Sekali lagi, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawat wa Rabbul ard wa Rabbul arshil karim. So, jadi di sini sangat indah makna dia lebih kepada kita bertauhidkan kepada Allah. Ya, jadi maksudnya kita betulkan iman kita balik. Ada rasa marah, ada rasa kecewa mungkin, rasa sempit dada kita. Jadi kita perbetulkan balik akidah kita. Maksud dia, tiada Tuhan selain Allah yang maha agung dan sangat penyantun. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang memiliki arash yang besar lagi agung. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan juga arash yang mulia. Jadi semua nama-nama Allah dan juga kehebatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi situ biar hati kita ini yang mungkin keras, yang mungkin marah, yang mungkin tegang, yang degil, ditunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di amin amin ya rabbal alamin. So sekian dulu, jaga diri, jaga kesihatan, tambah imunisasi, tambah ketakwaan, jangan beremosi. Allahu a'lam.